menjadi satu pertahanan yang kita tidak jangka dan kita tidak dapat memahaminya, melainkan Allah saja yang mengetahui. Oleh kerana itu, zikir-zikir yang diarahkan oleh Rasulullah SAW untuk kita baca adalah untuk ketenangan diri kita juga dan kebaikan diri kita juga. Kita sebagai seorang Islam beriman begitu cara dia. Kita tidak beriman daripada benda-benda yang tertentu. Kita tidak beriman kepada kemian ataupun garam ataupun lada hitam, ataupun kita tidak beriman dengan tangkal-tangkal, kerana itu semua mendatangkan kejahatan, bukan kebaikan. Baik, jadi yang ke-12, muka surat 731, nombor 12. Zikir ketika menghadapi malapetaka dan kesedihan. Ibnu Abbas meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW ketika menghadapi malapetaka, baginda menyebut, La ilaha illallah al-azim al-halim, la ilaha illa rabbul arshil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul arshil karim. Okay, jadi simple je, la ilaha illallah al-azim al-halim, la ilaha illallah rabbul arshil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wal ardi wa rabbul arshil karim. Okay, boleh hafal, rasa kejap ni boleh hafal kan? Pasal azim halim, yang belakang tu je. Yang pertama al-azim al-halim, lepas tu rabbul arshil azim, lepas tu rabbul samawati wal ardi wa rabbul arshil karim. Okey, itu kaedah menghafal lah, kita ambil poin-poin dia. Okey. Jadi dalam bab ini kita melihat Rasulullah pun kena musibah yang Allah ujikan kepadanya, dan Rasulullah pun ada malapetaka yang Allah uji kepadanya. Apa malapetaka yang dihadapi, yang musibah yang dihadapi? Kita tengok kematian Abu Talib yang membelanya, kematian Khadijah di saat-saat dia memerlukan pertolongan ataupun bantuan daripada orang yang rapat dengannya. Dan kita melihat juga dalam peristiwa fitnah Aisyah yang dituduh berzina, dan juga kematian Ibrahim anaknya. Itu semua merupakan ujian-ujian dan kesedihan yang Rasulullah hadapi. Namun begitu, Rasulullah menggunakan kalimah ataupun zikir ataupun doa yang warid, yang tetap, yang Allah berikan melalui wahyunya. La ilaha illallahil azim al-halim, la ilaha illallah rabbul arshil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Okey, jadi kita boleh beramal dengannya. Okey, boleh hafal? Kejap ni 3 minit. Boleh cuba? Cuba pasal la ilaha illallah je. Boleh? Cuba, saya nak check sekarang. Okey, saya bagi 3 minit je. Alah, kejap sekarang. La ilaha illallah. Oh, tak ada, Kak, tak ada ya. Tak apa, InsyaAllah. La ilaha illallah. Al-Azim. Okey. La ilaha illallah. Rabbul Arshil Azim. Azim. La ilaha illallah. Ya. Tak dengar. Rabbul Arshil tu maksudnya Tuhan memiliki arasy. Karim. Okey. Sorry Kak, tak bawa buku tu. Bawa balik Perak. Balik Perak terus sini. InsyaAllah next week. Tolong ingat. Okey. La ilaha illallahul azimul halim.
La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wal ardi wa rabbul arsyil karim. Okey, hafal. Pasal benda ni simple je. Okey, pasal simple itu kena hafal tu. La ilaha illallah. Ha. Okey. La ilaha illallah al-azimul al-halim. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wal ardi wa rabbul arsyil karim. Yang maha agung lagi maha penyantun, yang memiliki arasy yang besar, yang memiliki alam dan samawat, langit dan bumi, dan arasy yang mulia. arasy yang mulia. Orang yang last tu kena hafal dulu. Dia dah balik dah? Dah. Ya. La ilaha illallah rabbul arsh, la ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wal ardi wa rabbul arsyil karim. Dah habis. Jap je. Okey, ingat ya. Ambil yang ni semua sama. Yang ni je. Al-Azim, Al-Halim, yang ni Rabbul Arsyil Azim, yang ni pun ada Rabbul Arsyil Karim. Tu je. Kita ni banyak musibah juga, ujian yang Allah bagi. Ya. Yang pertama tu dia punya makna dia tidak ada Tuhan yang berhak diabdikan melainkan Allah, Tuhan yang maha besar dan maha penyantun. Lepas tu yang kedua, tidak ada Tuhan yang berhak diabdikan melainkan Allah, Tuhan yang memiliki arasy yang besar ataupun arasy yang agung. Tidak ada tu. Yang ketiga, tidak ada Tuhan yang berhak diabdikan melainkan Allah, Tuhan yang memiliki langit dan bumi dan juga memiliki arsy yang mulia. Kalimat tu senang. Kak senang je hafal ni, dah biasa kot. Takkan la ilaha illallah tak hafal. Rabbul. Boleh, dia pasal yang ni kalimah la ilaha illallah tu. Okey dah. Apa kak? Pandang. Ha? Pandang. Oh ya. Lupa pula. Dah, saling. Okey. Habis? Okey. Nanti jap. Pandang tu dia baca. Tak tahu hafal. tak nampak. Tak ada hafal ready lah kan. Hari ni kena bagi juga hafal. Kalau korang dah belajar berapa bulan, 2-3 tahun dah. Ai. Kena beberapa kali. La ilaha illallah, Tuhan yang memiliki samawat, langit-langit dan bumi. Dan Tuhan yang memiliki arasy yang mulia.
Mana? Ada. Bagian tak ada buku. Oh. Okey dah. Dah tak sabar dah nak dengar. Dia kalau menghafal Quran macam itulah. Hafal. Bagi tempoh. Kak Zarina dah lekat dah tu. Alhamdulillah. Okey dah Kak. Siapa Adam ni? Boleh. Okey. Sila. Sila. Tak boleh baca buku. La ilaha illallah wal azimul halim. La ilaha illallah al-arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ard. Rabbus samawati. Arshil karim. Okey, Rabbus samawati wa rabbil ard. Wa rabbul arshil. Okey. Oh, tang situ ada tinggal lah saya Rabbu. Wa rabbu tu ni Kak, wa rabbu tu tertinggal. Rabbus samawat wa rabbul ard wa rabbul arshil azim. Okey. Tertinggal tu. Wa rabbus samawat wa rabbul ard. Ada rab wa rabbul ard. Kak Fazlin. Ya, cepat. Tak apa. La ilaha illallah wa rabbul arshil azim. Awal al-azim. La ilaha illallah wal azimul azim. Azimul halim. Azimul halim. Ya. La ilaha illallah wa rabbul azim. Rabbul arshil. Arshil azim. La ilaha illallah wa rabbus samawati Wa rabbul ard ard wa rabbul ard. rabbul arshil karim. Kelat. Kak. Boleh. Tak apa. Al-azim. Boleh. Tak jadi masalah. La ilaha illallah al-azim al-halim. Okey. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wal ard. Wa rabbul. Rabbul ardi wa rabbul ardi wa rabbul arshil azim. Wa rabbul arshil karim. Okey, betul. Kak Zarina. Dah excited dah tu. Salah tadi. Tak apalah, jangan tengok. Bermula dengan la ilaha illallah. Oh. La ilaha illallah. La ilaha illallah al-azim. Azimul halim. La ilaha illallah al-azim. Azimu halim. Al-azimu halim. Al-halim. Al-halim. Aha. La ilaha illallah. Tak ingat dah Ustaz. Rabbul arshil Rabbul azim. 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 La ilaha illallah. Rabbus samawat Rabbul samawati wal ardi wa rabbul azim. arshil Arsi. karim. Kak, boleh? La ilaha illallah wa la ilaha illallah al-azim. Al-halim. Azimul halim. Okey. Rabbul. Rabbul arshil azim. Lagi? Rabbus sama wa rabbul ard. Rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul ardi.
Yang tu saya tertinggal ni. Wa rabbul ardi wa rabbu arsyil karim. Okey. Tak apa. Bagi Chan, Kak. Allah, Kak dah biasa dah. Tengok. Okey. La ilaha illallahul azimul halim. Okey. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. Okey. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardh. Lagi warabbul arsy. Okey, la ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Ni orang lama. Semua dah tunggu dah. Lambat. Aku boleh je. Okey. Jadi kalau kita bersedia, kita baca doa tu. Ya, senang je. Alhamdulillah dah hafal semua, lulus. Kak seorang je belum test. Tengok muka surat 731. Malapetaka dan kesihatan. Doa ni, doa wajib. Okey. Oleh kerana zikir ni merupakan zikir yang sahih, kita cuba beramal. Kenapa? Perasaan sedih akan hilang. Ya, apabila kita menghadapi malapetaka, antara perkara-perkara yang kita kena ambil tahu, ubat segala-galanya adalah kesabaran. Kerana musibah tetap akan datang. Allah tetap akan uji kita, dan dia akan uji itu mengikut tahap iman kita, dan dia nak angkat darajat kita. Oleh kerana itu setiap ujian kita kena husnuzan dengan Allah, bahawa Allah memang nak angkat kita. Yang kita telah terangkan apa yang perlu kita buat bila seorang itu kena musibah. Yang pertama bila kena musibah, sabar. Okey. Ya, yang kedua, rujuk kepada Allah, istirja dengan ucapan innalillah. Okey. Innalillah wa inna. Okey, wa inna ilaihi. Okey. Wa ilaihi raji'un. Okey. Inna lillah wa inna ilaihi wa inna ilaihi raji'un. Okey. Okey. Jadi ucapan ni amat penting. Apabila kita sabar menghadapi musibah, berdalilkan dalam ayat surah Baqarah. Cuba tengok surah Baqarah. Surah Baqarah ayat yang ke 155. Okey, ujian ni Allah dah tetapkan dalam Al-Quran. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sesungguhnya akan kami berikan cubaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Okey, orang yang sabar. Jadi notah di sini Allah katakan orang-orang yang sabar. Sifat orang yang sabar ni macam mana? Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi
lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Okey. Jadi inna ni tak ada alif ni, ada alif. Okey. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah kata orang yang sabar tu asas pertama. Yang kedua, dia sebut ni. Bila cukup dua perkara ni saja, ada yang ketiga nanti dia dalam bentuk yang lain pula. Yang ketiga, jadi dua saja ni dia ada, maka Allah katakan dalam ayat ni, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ya, jadi orang-orang ini mendapat salawatul alaihim, salawatum min rabbihim. Allah ya berselawat ataupun memuji dia, menyempurnakan keberkatan kepadanya dan rahmat dia, dan mereka itulah orang yang mendapat petunjuk. Okey, ni dia. Dua perkara ni bila dia memilikinya, maka dia menjadi hamba Allah yang terpilih. Kemudian ditambahkan yang ketiga, ya, Rasulullah suruh baca zikir ni. Okey, kita tambah zikir ni. Mungkin apa penggunaannya baru, yang ni dah selalu sebut, tak payah suruh hafal pun tak apa, tahu je nyebutnya. Okey, tetapi sekarang ditambahkan zikir yang kita baca. Okey, zikir yang kita baca tadi, la ilaha illallah al-azimul al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Okey, kita baca. Maka dia ada perkara yang akan diberikan kepada kita, wallahu alam. Yang penting kita baca ikut Rasulullah, insya-Allah adalah benda yang baik. Yang keempat pula, kalau musibah yang berbentuk satu perkara yang agak sukar, kadang-kadang Allah uji kita kepada orang yang dikasihi, misalan kematian, ya, ataupun bentuk musibah yang kritikal sangat-sangat, maka ucapkan alhamdulillah. Okey, tanda redha kita kepada Allah. Kerana apa? Rasulullah mengatakan bila dalam hadis tu berkaitan dengan kematian orang yang disayangi, lalu dia mengucapkan alhamdulillah, bukan kerana seronoknya orang tu mati, tetapi kerana Allah berikan kesabaran kepadanya, maka Allah katakan, aku sediakan baginya sebuah mahligai dalam syurga yang bernama Baitul Hamd. Okey, rumah yang untuk orang terpuji, mahligai yang terpuji. Jadi benda ni agak sukar, ya, tetapi kalau kena, saya kata apa-apa sabar dulu. Tu pasal orang yang cerdik bila mendapat berita, bila dapat perkara yang tak baik, cepat-cepat kontrol diri dia tu. Jangan terus melenting ataupun terus menjerit-jerit. Kerana kita nak dapat perolehi benda-benda yang beginilah, yang memerlukan kesabaran dan jarang berlaku. Jarang berlaku. Okey. Riwayat Bukhari dan Muslim. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila menghadapi kesedihan, kegelisahan, baginda akan menyebut ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu. Ya. Jadi hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah menyebutkan ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu. Hafal tak? Yang ni senang sangat kan? Aslih li sya'ni kullah wala takilni. Okey. Ini okey. Kemudian yang berikutnya, Abu Bakrah meriwayatkan bahawa Rasulullah telah bersabda, doa ketika menghadapi bala bencana dan malapetaka, Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ainin wa aslih li sya'ni kullahu. Ya, ini pun dia termasuk dalam siri zikir pagi dan petang.
Lain sikit. Okey, Sa'id ibni Abi Waqqas berriwayatkan bahawa Rasulullah telah bersabda, doa Nabi Yunus ketika dalam perut ikan paus ialah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Ya, tidak ada seorang muslim berdoa dengan doa ini melainkan nescaya doanya akan diperkenankan. Jadi kita kalau nak mula berdoa pun terus gunakan kalimah-kalimah ini. Itu pasal ada adab cara berdoa pun diambil kira. Ya, selain daripada makanan halal, minuman halal, pakaian halal, apa juga kan. Termasuk ya ucapan-ucapan beradab cara meminta kepada Allah yang dikatakan. Tak menjadi masalah, mintalah, tetapi Allah suka kepada orang yang memujinya dulu. Jadi kita puji Allah. Bagaimana Rasulullah berdoa sebelum dia memohon apa yang ni, dipuji Allah dengan asma' wa sifat. Jadi oleh kerana itu kita disunnahkan untuk berdoa dengan menggunakan asma' wa sifat, nama-nama Allah yang terpuji itu. Okey, Asma'ul Husna tu. Jadi gunakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin pun kita mukaddimah, maksudnya tidak ada Tuhan melainkan Engkau, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku di antara hamba-hamba yang berdosa. Okey. Allah akan makbulkan doa-doa hamba-hamba yang begini. Ustaz, Ya. doa tu untuk sakit boleh? Boleh. Minta ajalah. Minta. Mula minta puji Allah kan. Janganlah terus ya Allah sakitnya perut aku, tolonglah aku. Mukadimahlah sikit dulu. Ya Allah Maha Penyayang kan, sayang aku, kasihkan aku. Itulah. Okey. Kemudian yang ke-13, zikir ketika bertemu musuh atau orang yang berkuasa. Ya, kita takut kepada orang-orang tertentu, ya. Abu Musa Asy'ari meriwayatkan bahawa Nabi SAW apabila takut terhadap suatu kaum, baginda menyebut, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ya, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Kadang-kadang doa ni dibaca kepada kita dengar imam-imam baca macam bila berlakunya di Palestin, di Gaza kan, diminta maksud dalam doa ini supaya Allah pelihara kita ni daripada kejahatan orang yang begini. Anas Ibn Malik meriwayatkan bahawa ketika Nabi SAW bertemu dengan musuh, maka baginda menyebut, Allahumma anta adudi wa anta nasiri bika ajulu wa bika asulu wa bika uqatilu. Ya, ini waktu bertemu dengan musuh-musuh. Hadis riwayat Abu Daud, sanadnya disahkan sahih oleh Al-Albani rahimahullah. Abdullah ibn Abbas pernah berkata, Ibrahim alaihissalam ketika dicampak dalam api, beliau menyebut hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan Nabi Muhammad juga pernah menyebut ketika mana manusia berkata kepadanya, innan nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya manusia, orang Quraisy telah mengumpul pasukan untuk menyerang kamu. Okey, jadi itu diucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Okey, cuba tengok dalam surah Ali Imran 173. Ayat 173. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya
manusia telah mengumpul pasukan untuk menyerang kamu. Kerana itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka. Dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami. Dan Allah adalah sebaik-baik penolong. Ya, subhanallah. Satu ucapan yang dahsyat. Ini menunjukkan keimanan yang Rasulullah ajar kepada para sahabat, mutlak iman dia. Bayangkan di saat-saat orang berkumpul untuk memerangi memerangi umat Islam, dalam bilangan yang kita tengok umat Islam sedikit. Berapa perang Badar? 313, 300 lebih itu bertemu dengan 1000. Uhud 1000 lawan 3000. Okay, 3,000 kafir. Kalau Khandak 10,000 lawan 100,000. Ya, itu dia jumlah dia. Semua Allah tolong. Bila kita menyerahkan tawakal kita, waqalu hasbunallah, ya, cukuplah Allah yang menolong, menjadi penolong kami. Dialah sebaik-baik wa ni'mal wakil. Okay, dan dialah sebaik-baik pelindung ataupun wakil, ya, pelindung yang terbaik tu. Okey. Bila kita melihat ni, kita akan melihat apa yang Allah katakan, fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsasuhum su'un wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin 'azim. Maka mereka kembali dengan nikmat dan kurniaan yang besar dari Allah. Mereka tidak mendapat bencana apa-apa pun. Mereka mengikut keredaan Allah. Dan Allah mempunyai kurniaan yang amat besar. Okey, ini berkaitan dengan kisah-kisah ni. Jadi kita lihat, kalaulah bila kita sebut tu Allah balikkan daripada ketakutan para sahabat tadi, ataupun tekanan-tekanan bentuk ni, tiba-tiba menjadi benda yang baik. Tak nak ke? Kita lihat apabila Nabi Allah Ibrahim nak dibuang dalam api, memang tak ada siapa yang boleh membantu waktu tu. Ya, tak ada waktu tu nak peguam bela nak datang ke, tak ada. Di zaman Nabi Ibrahim, yang pentingnya dia akan dicampak dalam api yang dinyalakan dengan sekuat-kuat. Macam mana dia campak dalam api tu? Api yang dah menyala tu, ya. Masya-Allah, kalau kita tengok dalam isu Sosilawati tu kan, subhanallah kan. Begitu kedudukannya, hangus. Tulang pun habis, hancur. Ya. Okey, jadi nak menunjukkan bagaimana di saat-saat begitu dilontar ke dalam api yang menyala-nyala tu, tiba-tiba berubah. Api yang panas menjadi sejuk dengan ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi kena, kalau kita menghadapi musibah yang begini, bacalah. Ya, suruh apa anak saudara tu baca ni. Mudah-mudahan. Okey, mudah-mudahan Allah tolong. Okey. Kerana persoalan ni persoalan ghaib, yang mana kita, urusan kita dengan Allah, dia ada kekuatan yang tanpa kita sedari. Ingat tu, pegang kak ayat berapa? Ayat Ali Imran 173. Okey. Zikir ketika ditimpa musibah juga. Ayat yang kita baca dalam surah Baqarah tadi. Okey. Apabila ditimpa musibah, baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ummu Salamah meriwayatkan bahawa beliau pernah mendengar Rasulullah bersabda, mana-mana hamba yang ditimpa musibah kematian, yakni berkaitan dengan kematian, ucaplah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifli khairan minha illa ajarahu Allahu fi musibatihi wa akhlif lahu khairan minha. Okey. Tak kala ayah Salamah meninggal dunia. Siapa dia ayah Salamah ni? Ya. Siapa? Okey. Salamah ni sahabiah ke sahabi? Sahabat lelaki ke perempuan? Lelaki. Lelaki Ummu Salamah is lelaki. Salamah ni Salamah. Lelaki. Habis kat Malaysia Salamah perempuan. Okey, Salamah lelaki. Okey, Abu Salamah bapa dia, Ummu Salamah mak dia. Jadi ayah Salamah ni siapa dia?
Bapa mentua dia mana? Dia tak cerita bapa mentua kat sini. Abu Salamah lah. Kan nama betul. Nama betul. Nama betul saya pun tak pai. Okey, Salamah, bapa dia Abu Salamah meninggal dunia. Okey. Jadi tak kala Abu Salamah meninggal dunia, ini kisahnya dari Ummu Salamah, ya, menceritakan, aku pernah mengucapkan demikian sebagaimana yang telah diajarkan Rasulullah kepadaku, maka Allah telah menggantikan kepadanya lebih baik darinya, iaitu Rasulullah. Okey, kisahnya Ummu Salamah ni di antara kisah hijrah dia, kita tahu kan bagaimana dia berhijrah, terpaksa pisah dengan Abu Salamah, terpaksa pisah dengan Salamah, ya, lepas tu berapa bulan tu pisah dalam keadaan yang syahdu lah orang kata, dan akhirnya dapat bergabung balik, akhirnya berhijrah sampai di Madinah. Sampai satu tempoh Allah matikan Abu Salamah. Jadi bila matikan Abu Salamah, Rasulullah kata, ya Ummu Salamah, bacalah doa ni. Ya, di mana doa dia, kalau kita tengok Allah berikan kebaikan daripada musibati yang aku musibah yang timpa kepadaku. Ya Allah, ma'ajirni, ganjarkan atau berikan kebaikan kepada musibah yang aku terima, dan gantikan kepadaku yang baik daripadanya. Okey, hak situ je, illa li khairan minha. Okey, hak situ je doa dia. Doa dia, Allah ma'ajirni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Hak tu je. Okey, Ustaz yang selalu Allah makjur ni pun boleh tak? boleh lah, tapi tak lengkap. Tapi ini doa yang dibagikan oleh apa nama, Rasulullah secara penuh kepada Ummu Salamah. Allah hak tu je. Kerana illa tu dia cerita, melainkan Allah akan bagi kepada musibahnya itu, dan dibagikan pahala kepada musibah itu, dan Allahumma ajirni tu je. dia start Allahumma ajirni. Okey, fi musibati okey, wa okey, Allahumma ajirni fi musibati. Allah, okey, berikan pahala atau selamatkan aku daripada musibah yang aku hadapi, dan gantikan ia, wa akhlifli khairan minha, gantilah aku lebih baik daripadanya. Okey, dari musibah tu. Okey, dalam bab ni Ummu Salamah bila dia kata wa akhlif li khairan minha, dan gantikan aku, ya, yang lebih baik daripadanya, musibah tu, dia kata siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah, kan? Macam kita lah. Saya pernah ketengahkan doa ni kepada seorang ibu tunggal. Kata, mana ada orang baik daripada suami saya? Dia kata, saya kata, kak, baca kan, baca je. Dia tak nak baca. Dia kata dia sebab suami dia lah the best, dia kata. Nah, kita tak cakap apalah, jangan kita pula. Kan, begitu sekali. Tapi kita mengatakan bila Rasulullah ajak Ummu Salamah kata siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Tiba-tiba Rasulullah masuk meminang dia. Ada lebih baik daripada Rasulullah? Confirm tak ada. Walaupun Abu Salamah. Untuk dibaca untuk suami
isteri saya ke untuk Boleh belaka lah kan? Boleh. Tapi bukan, janganlah dalam minda kita nakkan ganti suami pula kan, kalau kes yang tu. saya macam kalau ibu meninggal ke bapa meninggal ke, taklah ni untuk suami isteri. Tak apa, baca je. Ini musibah. Jadi kalau macam bapa kita meninggal nak ganti, Tak ada, dia itu yang saya kata, jangan kita sangka ganti bentuk peribadi kan. kehilangan barang pun boleh bagi. Boleh Kita nak suruh ganti Mis, okey, misalnya kita hilang kereta apa yang nak sebut, bantai dia ganti kereta emas lebih besar lagi kan. Mana tahu. Okey, baik. Cuma bagi saya, jangan kita sangka bila nak ganti mesti nak ganti suami ke balik, bapa, mak. Tak, dia akan ganti yang lain yang lebih kita rasa selesa kan. InsyaAllah Allah bagi. Okey. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Dah hafal dah. Senang. Tak apa, simpan dulu. Baru kita rasa susah nak mengapai. Itu pasal bila budak hafal Quran, sebenarnya kalau kita seorang ibu yang faham, jangan mendesak-desak. Dia ikut kemampuan dia. Motivate aja, yang penting motivate, bagi semangat. Susah sebenarnya menghafal Quran. Ya. Okey, baik. Zikir ketika sedang menanggung bebanan hutang. Ni kok banyak hutang. Ali bin Abu Talib meriwayatkan bahawa seorang yang terhutang telah datang menemuinya lalu berkata, sesungguhnya aku telah tidak terdaya untuk melangsaikan hutang piutangku. Tolonglah selesai masalah aku ini. Ali radhiyallahu anhu menjawab, maukah kamu aku khabarkan kepadamu beberapa kalimat sebagaimana yang telah diajarkan kepadaku, yang mana kalaulah kamu memiliki hutang sebesar bukit sekalipun, nescaya Allah akan langsaikan. Ucapkan, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Hadis rawahu Tirmizi, dihasankan oleh Al-Albani. Ya. Nanti InsyaAllah minggu depan, tolong ingat. Kak ambil nombor saya remind nanti minggu depan. Pasal ini saya balik Perak setiap hari Ahad. 013 399 7969 69. Okey. Okey. Jadi ini di antara perkara yang penting, kita berdiri dengan hadis ya. Yang mana tu? Yang hutang. Oh, yang hutang ya. Banyak hutang ke Kak? Ke hutang kutu ke? Tak boleh bayar. Hutang dengan Allah senang. Hutang dengan manusia ni susah. Allahumma. Okey. Apa ni? Yes. Sangkut lesen.
Dia tak ada buku kat luar tu. Akak perasan tak ada buku-buku yang berkaitan dengan zikir-zikir? Ada tak? Cik tengok. Seorang boleh beli. Kalau yang kalau kita baca yang 4 doa tu, Boleh tak? yang alhamdulillah hadan tu yang Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Wahai Tuhan, cukupkan aku dengan apa yang Engkau halalkan. Ni lebih kurang terjemahan dia. Oh, banyak tu. Ini buku baru ni kan? Apa dah? Dia lagi cari Pak Idam tak? Aku tu tahu lah. I know in this book ada dalam 3 books tu. Buku-buku macam ni Kak, nanti beli, cuba beli. Ada. Kat dia terjemahan di sini. Wahai Tuhan, ya Allah, cukupkanlah aku dengan rezekimu yang halal. Bihalalika, dari yang haram, dari rezeki yang haram. Dan kayakanlah aku atau cukupkanlah aku dengan kurniaanmu kepada selain daripadamu. Dia ada 2 doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubn wad dala'i daini wa ghalabati rijal. Dia ada lagi riwayat yang lain. Tapi saya tengok bagus, insya-Allah. Muslim. Ya. Ada zikir pagi petang, ada zikir yang mana terpulang kepada kita bila-bila masa. Ya. Ada yang khas untuk buat pagi Ada yang zikir untuk pagi je, petang je. Ustaz, kalau doa-doa kalau kita mandikan macam kita baca Al-Quran boleh? Boleh, tak ada masalah. Awak macam tak tekar. Siwak. Okay. Sorry, ansawaka wala ansiwaka. Sawak. Okay, nanti cuba rujuk kat belakang, kat luar. Okey, jadi kita berdiri dengan dalil. Ya, subhanallah. Pasal satu ketika saya ikut program tabligh kan. Bila kita ikut program tu, dia kata apa? Dalam bayan tu, tuan-tuan yang mulia, sungguhnya kalau kita nak diangkat hutang kita, maka hendaklah kita makan basuh tangan. Itu satu benda yang agak menarik ya. Bagi kita belajar, alhamdulillah Allah buka saya belajar hadis di Pakistan tu, kita belajar. Kita tahu lafaz Rasulullah mengucapkan sesuatu tu jelas kan. Patut kita tahu kaedah untuk berkaitan dengan hutang ni bukan satu kaedah yang orang kata masalah-masalah yang simple kerana dia berkaitan dengan orang.
dan dia mesti dijelaskan, macam mana pun dia mesti dijelaskan. Tapi Pak Syekh ni dia kata, siapa yang nak terangkat hutang, Rasulullah kata, dia ucap kalimah Rasulullah kata tu yang sakit tu. Bila dia kata, Rasulullah kata siapa yang nak terangkat hutang, makan basuhlah tangan. Kita dah belajar, ya, Rasulullah tak ada pun cerita bab makan basuh tangan, tak ada. Ada makan, tak ada cerita basuh tangan. Memanglah kita basuh lah, tapi nak gunakan kata kepada Rasulullah tu begitu. Saya pun angkat tangan, Syekh nak tanya kan, riwayat siapa? Nak tahu tu je, bukan nak banyak. Bila riwayat siapa, mungkin saya terlepas pandang, atau kami belajar tak jumpa, terlepas pandang, maksudnya kita rujuklah balik. Okey. Jadi dia kata tak boleh tanya waktu tengah ceramah tu kan. Jadi kalau siapa tanya tengah ceramah, tak baik. Jadi ibu kalau saya mengajar, jangan tanya, tak baik. Ya, jadi adalah berlaku sikit kat situ, tak apa. Habis je ceramah tu kan. Siapa yang nak bertanya tadi? Saya bertanya. Okey, apa dia? Entah kata Rasulullah bersabda, siapa yang nak terangkat hutang, maka makan hendaklah basuh tangan. Nak tahu riwayat siapa, tu je. Apa dia cakap? Oh, itu bukan Rasulullah cakap. Terus direct bukan Rasulullah. Kita berdua bukan Rasulullah, tapi bila orang ramai, Rasulullah. Penipuan yang besar yang berlaku pada jemaah tabligh macam itu sekali kan. Grup-grup yang ada tu lah. Saya kata, macam mana entah depan anak entah kata bukan Rasulullah, depan orang lain entah kata Rasulullah, entah tipu hadis Rasulullah kan. Apa hukum tipu hadis Rasulullah? Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menipu aku, ya, dengan sengaja, siap tempatnya dalam neraka. Itulah ucapan. Berhati-hati entah. Tak boleh macam itu kan. Menipu Rasulullah bukan macam menipu kita. Menipu Rasulullah agama, menipu kita tak apalah kan. Oh, sudahnya lah berlaku bertengkar. Bertengkar lain pula kan, lantaklah. Tapi nak menceritakan, dia kata begitu, sedangkan Rasulullah jelas kepada kita. Dia katakan dua hadis, yang satu lagi yang saya baca tadi kan, dua hadis itu adalah doa yang kita minta kepada Allah. Jadi kalau berdoa dengan adanya hadis sahih, tak menjadi masalah. Ada dalil. Daripada orang yang bercakap macam itu, tak ada dalil. Na'udzubillah. Jadi cara dia, okey, cara dia berdoa. Ini cara nak menyelesaikan hutang. Dengar baik-baik. Berdoa dengan doa yang diberikan. Pertama. Dan kedua, kalau ada duit, bayar. Jangan ada duit yang pergi shopping dulu. Kan, bayar dulu. Okey, baru menjadi. Kalau ada duit pun tak nak bayar, doa pun tak ada kesan lah. Kan? Okey, Kak Zarina faham? Jadi bila ada duit kena bayar. Jangan ada duit pergi enjoy dulu. Habis pula duit lah, aku berhutang berhutang lagi pula dah. Tambah pula hutang. Kredit card pula tu kan. Okay, jadi itu kaedah kita. Ya. Baca doa dan berusaha untuk melangsaikan hutang, dan jangan berhutang lagi. Satu nasihatlah, jangan berhutang. Ya, sedaya upayalah elak berhutang. Tapi maksud dia mungkin Syekh dia cakap tu tadi, dia kata cuci tangan, mungkin dia maksud dia lain tau. Bukan kata masuk tangan bagi keluarkan. Itu kak yang terjemah, tolong Syekh tu terjemah. Pasal Syekh tu dah jawab macam tu. Dia kata itu mula-mula Rasulullah, lepas tu dia kata ulama cakap. Dia tak, mula dia kata Rasulullah, lepas tu dia kata bukan Rasulullah, ulama bercakap. Tu yang saya marah tu. Kalau tadi kamu cakap ulama tu tak apalah, lantak kamu lah kan. Tapi bila dah kait dengan nama Rasulullah, dia satu benda yang besar. Tak pernah dengar pun. Okey, zikir ketika menziarahi orang sakit. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang menziarahi orang sakit yang masih belum tiba ajal kematiannya, maksudnya kita tak tahu ajal masing-masing, tapi kita datang menziarahinya, kemudian mengucapkan di sisinya doa ini sebanyak 7 kali. As'alullah al-azim Rabbul Arsyil Azim an yashfika. Rabbul Arsyil Azim juga kan.
As'alullah al-azim Rabbal arshil azim an yashfika. Senang. Okey. Jadi maksud di sini, nescaya dia akan disembuh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bomoh. Ya. Bomoh bacalah berbagai-bagai. Tiba-tiba kita baca ayat ni je yang Rasulullah ajar. Kan? Simple je. La ba'sa tahur insya-Allah. Ya. Berbagai zikir-zikir yang boleh dibaca, dan itulah cara ruqyah yang di antara ruqyah yang pertama di dalam Islam. Cara rawatan Islam. As'alullah al-azim Rabbul arshil azim an yashfika. Syafakallah. An yashfiyaka. An yashfiyaka. Okay, an yashfiyaka. Tak kena. Kalau ikutkan kaedah bahasa Arab, dia lepas an, fi'il mudhari' tu mesti baris atas. Di antara dua. Yashfiyaka. An yashfiyaka. Oh, jadi tak mati lah. Tak mati. Selalu sebut yashfik salah. Tak. Allah yashfik. Biasanya Allah yashfik. Yashfik. Boleh lah. Tapi tak apa-apa nak kena lah. Pasal nak matikan kaf tu. Matikan ya. An yashfiyaka. Jadi kalau matikan kaf, yashfiyaka boleh. Boleh. Dah jumpa tu. Memang dah tu. Sopa belaka. Dah jumpa lupa belaka, sedap sembang pula kadang. Kena pula yang sembang tu bukan orang sakit, orang kawan-kawan ni dia. La ba'sa tahur insya-Allah. Kalau seorang baca yang lain surah amin boleh. Itu jenis malas tu. Saya ni kena Tak kisah, boleh amin. kena pegang ke macam ni Tak semestinya. Kalau kena Pak Mat ni kak pegang ke. Pak Mat kak datang ziarah Pak Mat ni sakit. Anak tak apalah. sebab ada yang saya ni dia kata tempat kita sakit tu kita pegang. Untuk kita baca Tu sebaik-baik kalau ada doktor tu, itu yang dia buat dulu kan. Cek terus doakan untuk orang sakit tu. Tawakal buat. Ya. Tak tahu masa saya tu. Okey, kita berhenti kat sini tu. Ada apa soalan? Tak banyak ayat-ayat nak kenapa. Bukan letak pasal ni, tak pasal jenazah. Apa kakak punya mak kita meninggal pergi tadi. Ini. Kak siapa? Kakak. Aha. Ada minyak atal tak? Minyak atal. Lepas kita dah mandikan mayat. Kita letakkan minyak wangi. Kita mengatakan itu untuk menghalangkan bau busuk sebenarnya. Biasanya mereka letak pada pada kain kafan tu. Tak. Biasanya pada kain untuk mengelakkan ni lah. Untuk mengarut juga. Itu amalan-amalan mengarut yang dibuat sewaktu kematian. Tulis kalimah Allah ya. Taklah Allah sajalah. Yalah. Dia ada yang kalau mak anak-anak yang datang nak cium dia kali terakhir, jangan sampai air mata menitik kan. Dah kalau dah sedih nak buat macam mana? Habis kalau menitik apa berlaku? Dia kata tak tahu apa berlaku. Tak batal dah, tak batal. Ustaz, kalau anak angkat boleh anak angkat dengan bapak meninggal tak boleh sayang anak angkat perempuan? Untuk lelaki tak boleh. Kita nampak tak kena. Tak kena. Apa dia? Mayat itu? Tak, dia kita nampak tak pun nak kena. Masih lagi tak kena. Ustaz, dia dekat rumah kalau macam ada anak angkat, jadi kena tutup aurat ke kalau perempuan? Anak angkat yang mak dah susukan lah. Itu mak susu, okeylah. Tapi dengan husband masih lagi Mak, that means suami isteri, suami dia yang isteri dia menyusukan. Tak apa.
Jatuh. So boleh lah. So boleh lah. No, this is not anak angkat saja. Ni anak angkat macam Yusuf dengan Zulaikha tu lah. Okey, nampak? Yusuf dengan Zulaikha. Yes, Nabi Yusuf. Itu berbahaya. So, that means dekat rumah sentiasa tutup aurat Ya. Oh, ketat sikit lah. kita ambil macam warna mungkin lebih dah dia tak susukan lah. Bukan ibu satu. Kalau itu pasal kalau apa kena susukan dulu kalau kecil-kecil. Kita ambil dah besar sikit dah. Itulah masalah sikit lah. Itu jauh perempuan nak bela anak yatim. Susah juga Ustaz. Kat rumah nak kena macam lelaki dengan kita, dia kata lelaki dengan kita macam mana kita kena tutup aurat. Ya. Yes. It's not easy. So, kalau orang nak ambil anak angkat macam mana Ustaz? Macam mesti tak ada anak. Ya, kena ikutlah prosedur dia. Itu je lah. Macam mana maknya nak menyusu, maknya kan yang dia pregnant. Allah sekarang bagi je makan ubat. Bagi makan ubat susu boleh keluar susu lalu. Rasa macam doktor tak tahu. natural rasa. Ya, but it's better than Okey, kita tutup dulu, lepas tu kita soal jawab. Yang baik itu datang daripada Allah, salah silap dan kelemahan. Qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.